Yang keduanya memperbanyakkan rasa syukur dalam hidup. Ya. Rahsia untuk bahagia, sentiasa memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah SWT. Kita akan hidup dalam keadaan tenang kerana sentiasa mengingati nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Jangan sesekali merungut, jangan sesekali mengkomplain dengan dugaan yang menimpa kita, kerana sesungguhnya itu semua adalah takdir Allah. Kita sebagai manusia hanya perlu berdoa. Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Nabi sebut tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan begitu juga Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajar bersyukur. Syukur. Mak ayah kita dulu duduk kampung, tapi bila dia bersyukur, okey je. Makan apa mak? Takkan lauk ni je? Alhamdulillah, ada lauk untuk kita makan malam ni. Walaupun sayur kangkung, walaupun sayur pucuk paku. Pucuk paku, dulu mana ada orang tanam pucuk paku, tapi jalan tak sesiapa punya lah kan. Itulah pucuk paku kan, dia tumbuh melia kan. Macam tu. Makan pucuk paku. Ubi kayu, kan, lauk daun ubi ni, lauk pucuk ubi cacah sama belacan, mengeletek-ngeletek nyawa dak sedap macam tu lah. Dulu kan, sekarang dah jadi lauk hotel kan. Iya. Yang Jawa makan sayur bening. Sayur bening kan, sayur air kan, umat sedap lah. Tergantung terapung terung, sedap betul. Dulu orang makan lauk tu bukan sebab lauk tu sedap sangat. Dulu makan lauk tu sebab tu je yang ada. Kan? Macam tu. Hari ni orang balik kampung, mak buatlah sayur bening. Suruh mak ni masak lauk bening tu. Tu cerita dia. Belajar bersyukur. Kan? Syukurlah dengan suami kita yang ada kat rumah kita, hari-hari tak buat perangai. Okey lah tu. Kita marah anak dia. Pergilah keluar, menyibuk duduk rumah. Kau tengok, kawan tu duduk rumah, kau suruh dia keluar kan. Bila kawan tu kerja lebih sikit, orang lain pun kerja juga, marah juga. Macam mana tu? Belajar bersyukur. Nampak suami balik kerja pukul 2-3 pagi, abang overtime ke bang? Kesian abang. Kejap bang ambil minyak. Kenapa? Nak urut, nampak lengoh sangat tangan abang tu. Baru betul. Tak adalah dia cari lain. Macam tu. Ya dia. Hari ni ramai lelaki-lelaki dipinggirkan tanpa sedar. Saya nak tanya orang perempuan. Berapa ramai orang perempuan dia nampak, tak payah tanya perempuan lah, tanya orang lelaki lah. Tolong angkat tangan lelaki yang bila dia sampai rumah ni, saya tanya ni KPI ni, sampai rumah duduk je, isteri tu capai tangan dia picit, tak payah suruh. Berapa ramai? Angkat tangan. Berapa ramai? Yang bini dia memang picit tangan kaki dia ke apa, tak payah suruh, angkat tangan. Tak ada tuan-tuan, out. Aku cakap tu kita orang orang rumah saya tu orang cakap sampai tu, bang sian abang barulah macam-macam dapat kan. Ini tak pandai. Kena cakap sakit betul lengoh saya, lengoh betul sini, tak tahu kenapa. Suami dah bagi tahu lengoh betul, tak tahu pasal. Tu dah ada orang jantan, sikit-sikit lengoh, sikit lengoh. Kita ni yang teruk kat rumah. Tengok tu ayat dia. Iya tuan-tuan, macam manalah lelaki ni tak capek mati, dah bagi tahu signal pun dia baik tak tahu. Mana? Iya. Menurut kajian kat Malaysia ni, orang lelaki mati dulu daripada orang perempuan. Tak tahu apa hal. Banyak nak penyakit. Saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan tu semua perempuan. Saya tanya lah, tak ada ke lelaki? Makcik seorang tu menjawab, laki habis mati dah. Macam mana? Saya punya gelak lah masa tu. Menyaut terus makcik tu. Iya tuan-tuan. Simple lah KPI. Jadi balik sekarang orang perempuan tukar.
Suami duduk je. Bang, macam mana tadi bang? Betul. Tak apalah, awak pun penat. Suami, tak apa, awak pun penat. Suami pun faham kan. Tengok marah orang perempuan, ada yang tarik muka bila saya cakap tu. Ada je tak puas hati. Cubalah terima sekala nasihat orang ni kan. Barulah suami tu nampak isteri tu pula. Kenapa awak ni? Meh duduk meh, kaki nak bengkak ni. Buah pecik. Suap angin lagi. Nampak kan? Contohlah. Syukur. Kan? Lagi satu syukur apa? Satu syukur, alhamdulillah Allah bagi isteri abang ni pandai masak. Terima kasihlah sayang. Puji. Orang perempuan ni makanan ni bukan kat perut ni, kenyang dah tu, kat telinga. Dia kena puji-puji orang perempuan ni. Orang perempuan ni kena puji, dia makan puji, settle lah. Laju kerja dia buat. Bagus betul isteri abang. Abang pun tak terbuat apa yang saya buat ni. Ya Allah, saya boleh masak banyak macam ni. Allah tak terbuat abang. Dia hebat isteri abang. Tahu tak apa. Wah, dia kata kan. Iya. Itu menzahirkan kesyukuran kita dan berterima kasih kepada isteri kita. Kan? Terima kasih lah abang, kesian abang kerja penat-penat ni bang. Abang kerja, ya Allah, hari-hari bang. Ya Allah, abang tak ada cuti ke bang? Tak apalah. Dan sementara abang boleh kerja ni, abang kerjalah. Awak tu pun macam-macam minta, biarlah saya kerja. Abang kena sebiji lagi. Contohlah. Kan? Jadi demikian itu manusia, kita perlu mengamalkan perkara ini agar dapat kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maka kalau manusia ingin memiliki hidup bahagia, kadang-kadang dia kata bahagia tu ada macam-macam ukuran. Ada yang orang kata bahagia itu bila harta banyak. Ada yang kata bahagia itu bila pencapaian dalam kerjaya dia meningkat. Ada juga orang kehidupan berkeluarganya itu senang, lenang, tenang. Itu adalah bahagia. Maka perlu diingat, sesuatu itu perlulah memiliki tanda. Demikianlah pula bagi orang-orang yang ingin bahagia dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9, yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maka dalam ayat ini memberitahu kepada kita tanda-tanda untuk mencapai kebahagiaan ada beberapa perkara. Pertama, menjaga salat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu, jangan pernah melalaikan salat, kerana amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, yakni salat asar, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Allah pesan suruh pelihara salat. Jadi jaga salat, insya-Allah yang lain terjaga. Itu benda basic yang perlu kita jaga.